Dan topik yang saya diamanahkan pada hari ini kepada tuan-tuan, puan-puan yang tidak jemu-jemu untuk hadir melapangkan masa ke kuliah Zuhur yang ringkas ini adalah kisah Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut. Ia adalah satu kisah yang mungkin ada orang tahu dan mungkin ada yang tidak mengetahui. Dan ayat yang akan menjadi perhatian kita adalah ayat 102 surah Al-Baqarah. Ayat 102 surah Al-Baqarah. Ramai orang menjadikan ayat ini sebagai ayat perubatan ataupun ayat ruqyah, khususnya apabila anak atau mungkin bukan anak tetapi diri kita sendiri diganggu oleh syaitan. Maka ayat ini seringkali disebut sebagai ayat ruqyah, ayat untuk membina benteng yang kukuh daripada gangguan jin. Ya. Tetapi perkara yang lebih penting adalah bukan ruqyah. Al-Quran diturunkan untuk tadabbur. Ruqyah nombor 2. Ruqyah ataupun protection. Ya, orang panggil perlindungan daripada gangguan jin, hasutan jin, rasukan jin. Itu insya-Allah akan berlaku sekiranya seseorang itu dia melakukan tadabbur. Sebab Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk kita gunakan ayat-ayat ini bagi mengelakkan gangguan, tetapi tujuan utama Quran diturunkan adalah untuk difahami, dihayati dan diamalkan. Jadi tujuan kita pilih ayat 102 ini adalah untuk kita fahami apakah pengajaran daripada sebuah cerita yang berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Saya bacakan terlebih dahulu sepintas lalu mengenai ayat tersebut. Ayatnya agak panjang tetapi lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Lebih kurang dia punya terjemahan ya. Cuba tuan-puan dapatkan idea sedikit. Cerita Gabriel sebenarnya ni, iaitulah mereka yang telah membelakangkan kitabullah, telah mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak pun melakukan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babylon. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanya cobaan untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mengamalkan sihir. Dalam pada itu ada juga yang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara suami dan isteri. Padahal mereka tidak akan dapat sekali-kali memberikan mudarat dengan sihir itu melainkan dengan izin Allah. Sadaqallahul azim. Untuk faham ayat ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kena faham 6 perkara. Pertama, jin. Jin adalah makhluk yang diciptakan Allah. Mereka pernah mendengar berita gaib di langit dunia sebelum Rasulullah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan,
makhluk yang bernama jin dia boleh tahu tak apa akan berlaku pada masa depan? Cerita. Untuk makluman anda, ia dirakamkan di dalam surah Al-Jin bahawasanya jin ini membuat pengakuan semasa sebelum Rasulullah diutuskan, kami pernah berkesempatan untuk mendengar apa yang dibicarakan oleh penduduk langit. Mereka boleh mencuri dengar, mereka mendapat beberapa suara. Kerana jin sebelum Rasulullah diutuskan, mereka ada tempat-tempat lepak tertentu antara langit dan bumi. Maqa'id dia panggil, tempat lepak. So mereka akan cuba curi dengar. Cuba curi dengar gapo dia malaikat sedang bersembang sesama mereka. Apa bakal berlaku pada masa akan datang? Tetapi apabila Rasulullah diutuskan, maka pertahanan langit dunia sudah kebal. Tak ada seekor jin pun boleh mendapat pengetahuan tentang alam ghaib. Tapi sebelum Rasulullah, memang ada malaikat, memang ada jin, dia boleh sampai mendengar apa yang sedang diselaraskan oleh para malaikat, apa yang diselaraskan Allah kepada para malaikat tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Ini benda penting kerana jin tersebut juga termasuk pada zaman Nabi Sulaiman. Untuk makluman anda, jin bila mereka mendengar berita gaib tentang apa bakal berlaku pada esok hari contohnya, so jin tu dia akan turun kepada tok-tok dukun dekat dunia ni, ahli-ahli sihir ni, tok-tok bomo ni dipanggil kahin, dan dia akan memberitahu apa bakal berlaku. Syaratnya satu saja, kalau demo nak tahu apa dia akan jadi pada esok hari, pada fulan bin fulan, maka harga yang perlu dibayar adalah sembah saya. So tok-tok dukun ni pada zaman dahulu sebelum Rasulullah diutuskan, mereka menyembah syaitan. Mereka ada hubungan, mereka ada talian, mereka ada cara nak telefon jin. Beritahu saya apa akan berlaku kepada fulan bin fulan ni, sebab fulan bin fulan ni telah bayar saya berapa ribu. So saya kena tunaikan permintaannya, so tolong saya pun telefon jin, na'udzubillah, jin pun bawa berita apa akan berlaku kepada fulan bin fulan. Dan jin sebenarnya apabila dia memberitahu apa bakal berlaku, dan kononnya mereka dengar apa yang sedang berlaku di langit sana, jin dia dengar satu kalimah di langit, dia akan tambah 100 kalimah dia. Ini apa yang disebut di dalam riwayat-riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia dengar satu kalimah, dia tak dapat dengar semua sekali sebab curi dengar, mana boleh anda dengar semua? Anda tak mampu dengar semua. Malaikat kat atas sana pun faham ramai orang tengah sekodeh. Namanya jin. So dia pun cakap perlahan. Tapi kadang-kadang ada 1, 2, 3 word, ada 1, 2, 3 tarikh bocor. Lalu itulah yang dibocorkan kepada tok-tok bomo, tok-tok kahin ini. Dan mereka tambah 100 kalimat diorang. Kononnya ini pun daripada Allah. Ini pun daripada langit. Satu, anda kena tahu pasal jin. Jadi Nabi Sulaiman, anda tahu kenapa dia diutuskan? Dia diutuskan ke zaman di mana manusia sedang mengagung-agungkan mereka yang bernama kahin ataupun tok bomo. Mereka yang boleh beritahu firasat masa depan anda. Apa bakal berlaku kalau anda kahwin dengan fulan bin fulan ni. So Nabi Sulaiman, antara tujuan dia diutuskan Allah ada kaitan dengan membanteras sihir. Membanteras sihir yang banyak dilakukan oleh tok-tok bomo pada waktu itu. Untuk makluman anda, ceritanya begini. Bani Israel, dia duduk dekat mana? Mesir. Dia pernah hidup zaman Firaun. Anda tahu Firaun dia punya kekuatan antara terletak kepada tukang sihir. Tukang sihir.
Jadi kerana terlalu lama Bani Israel ni duduk di Mesir, akhirnya mereka kadang-kadang terlintas untuk melakukannya juga. Lalu apabila Nabi Sulaiman datang, mereka yang pernah melakukan sihir tidak dibenarkan melakukan sihir, diharamkan. Sebab Nabi Sulaiman berkata, barang siapa yang aku dapati mereka melakukan perkara-perkara sihir, aku akan penggal kepalanya. Ini kata Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bukan setakat tangkap ahli-ahli sihir ni, Allah tangkapkan untuk dia syaitan. Tak percaya belik surah Sad. Allah tundukkan syaitan-syaitan. Tuan-tuan tahu kan beza jin dengan syaitan? Jin ni ada yang muslim, ada yang baik, ada yang tak ada curi dengar, ada yang tak sekodeng. Tetapi ada jin yang kurang ajar, iaitu namanya syaitan. Jadi syaitan ini Allah tundukkan syaitan kepada Nabi Sulaiman. Sebab antara tujuan Nabi Sulaiman diutuskan adalah untuk memerangi sihir. Karena sihir mengganggu manusia daripada memahami mukjizat. Bahkan ramai manusia pada waktu itu orang Islam. Orang Islam pada zaman Nabi Sulaiman namanya Bani Israel. Bani Israel ni orang Islam. Pada zaman Nabi Sulaiman, mereka pun tak boleh nak beza antara sihir dan mukjizat. Mereka kata Sulaiman ni sihir ni, dia angin pun dia boleh berjalan atas angin. Macam mana dia boleh tujukan taufan ke negara tertentu? Macam mana dia boleh mendengar suara semut? Macam mana dia boleh ditundukkan kepadanya burung? Sihir belaka Mereka tak boleh beza antara mukjizat dan sihir. Lalu tugas Nabi Sulaiman adalah untuk menunjukkan apa yang Allah kurniakan kepadanya mukjizat, dan barang siapa yang melakukan sihir dia akan tangkap. Kerana mereka ini adalah mereka yang menjaja supaya orang tak percaya pada kenabian Nabi Sulaiman. Satu, jin. Yang kedua, tuan-tuan kena faham syaitan. Syaitan bukan sekadar daripada jin. Berdalilkan surah Al-An'am, syayatinul jin wal ins. Syaitan ni dia bermakna yang menyeleweng, yang kurang ajar. Dia asal daripada perkataan syaitana. So dia sifat tahu, dia bukan nama jin. Nama jin ni dia ada nama. Kadang-kadang namanya iblis. Nama jin juga ada yang bernama Ifrit. Ini Quran sendiri beritahu. Tetapi syaitan bukan nama, tuan-tuan. Syaitan ni perangai, bukan nama. Syaitan ni perangai. Jadi perangai engkar pada perintah Allah bukan hanya jin, tetapi manusia. Jadi hati-hati. Ada syaitan daripada jin, ada syaitan daripada manusia. Anda baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin pun ada, manusia pun ada yang akan mengganggu anda daripada menyembah Allah. So itu syaitan. Anda kena jelas, syaitan juga dari kalangan manusia. Ni semua ada kaitan ni dengan ayat yang sedang cerita yang gini. Yang ketiga, tuan-tuan kena jelas malaikat. Belajar rukun iman kita hari ni. Malaikat ni boleh melakukan maksiat ke tidak? Ini penting. Anda akan jumpa Harut Marut je lagi. Dan banyak cerita Harut Marut di sebalik Harut Marut. Syaitan boleh langgar, syaitan akan melakukan maksiat tak? Saya nak tanya. Dalil dia surah At-Tahrim, ayat yang ke-6. Takkan kita nak ikut apa pendapat orang, kita terlupa Quran kata malaikat takkan langgar perintah Allah. Termasuk kalau benar malaikat itu bernama Harut dan Marut, dia takkan melanggar perintah Allah. Tapi mungkin anda pernah mendengar cerita mengenai Harut dan Marut sampai ke satu tahap minum arak, berzina, membunuh. Lalu daripada manakah riwayat ini? Jadi hati-hati. Quran sebut terang-terang surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka diutuskan Allah ke negara Babil, negara yang memuja sihir, untuk misi yang Allah perintahkan. Tidak sekali-kali semasa perintah itu dilaksanakan mereka lalai dengan seorang perempuan. Nanti saya akan ceritakan. Kemudian kalau sudah jelas tentang malaikat, tuan-tuan kena jelas sedikit tentang sihir.
Sihir, kata Rasulullah, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima anzala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tuan-tuan. Kalau kita pernah jumpa Tok Bomo untuk urusan-urusan yang memudaratkan orang lain, taubat segera. Kerana mungkin tak pernah sampai kepada kita hadis ni. Tetapi yang tidak pernah melakukan, alhamdulillah. Yang terlintas-lintas untuk melakukan, ingat hadis sahih ni. Barang siapa yang mendatangi kahin. Kahin adalah merujuk kepada, kalau kita boleh katakan Tok Bomo. Tetapi Tok Bomo yang mana dia mempunyai hubungan dengan alam jin. Dan dia ada sebutan-sebutan tertentu yang anda tak faham, tetapi jin faham. Itu harga yang perlu dibayar untuk jin membantu. Maka si fulan yang mendatangi Tok Bomo berkenaan membenarkan apa yang disebutkan. Maknanya dia berlaku dalam keadaan sedar, bukan dia dalam keadaan tak sedar. Dia melakukan dalam keadaan sedar, dia bayar dalam keadaan sedar, dia nak mudaratkan orang dalam keadaan sedar, seperti menghantar santau dan seumpama dengannya, faqad kafar. Na'udzubillah, dia telah kufur kepada apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai sihir ini, anda kena ingat, dia tak timpa mudarat walau sedikit, kecuali dengan izin Allah. Ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia diceritakan oleh Imam Bukhari di banyak tempat dalam sahihnya. Nabi ini maksum, Allah akan jaga dia daripada sebarang perbuatan khianat, mudarat fizikal, apatah lagi sihir. Tetapi Allah takdirkan ada satu sihir terkena pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu Nabi diturunkan qul a'udzu birabbil falaq, muawwidatan, qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi telah pulih daripada sihir yang dihantar oleh Yahudi. Rupanya hikmahnya Allah bagi sihir itu tembus Nabi, untuk anda faham Yahudi dan sihir tidak boleh dipisahkan. Yahudi dan ilmu hitam, black magic ini tidak boleh dipisahkan. Dan ia dilakukan oleh Labid bin Al-Aqsam, ya, iaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Baik. Yang seterusnya, tuan-tuan kena tahu apa itu Taurat. And then saya akan cerita. Dalam Taurat, mereka tidak pernah menyebut Nabi Sulaiman sebagai Nabi. Nabi Sulaiman hanya raja. Dan dalam Taurat, saya tak nak sebut Taurat sebab Taurat kitab Allah. Tapi Taurat dia menunjukkan sudah banyak perubahan dan penyelewengan dalam kitab tersebut. Mereka telah menukar Nabi Sulaiman daripada seorang Nabi dan Rasul, mereka menukarnya sebagai greatest magician, pakar magic paling hebat di atas muka bumi. Dan dia memerintah dari cincinnya, the Lord of the Ring. Cincinnya adalah segala-galanya. Na'udzubillah, cerita yang dia adakan. Dan kalau boleh saya bacakan pada anda apa antara yang terkandung di dalam kitab mereka mengenai Nabi Sulaiman. Iaitulah saya akan baca kepada anda lepas saya huraikan satu persatu ayat Baqarah yang anda follow saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca-baca oleh syaitan ke atas pemerintahan Sulaiman. Siapakah mereka yang mengikuti bacaan syaitan? Kalau anda faham surah Al-Baqarah, anda akan faham Allah Subhanahu wa taala mensasarkan surah ini kepada Yahudi yang tidak percaya kepada kerasulan Nabi. Sedangkan Rasulullah dalam kitab mereka sangat terperinci, sehingga Yahudi mengenali Rasul yang terakhir lebih detail daripada anak mereka sendiri. Mereka kenal Rasul akhir zaman ini, identitinya dibongkarkan dalam kitab mereka, sehingga mereka mengatakan kami kenal Rasul ini lebih daripada anak mereka sendiri. Dan tiba-tiba bila datang Rasulullah
ke Madinah, berhijrah. Dan Nabi menunjukkan, Allah beritahu Nabi wahyu yang mana ada yang terkandung dalam kitab Taurat. Dan Yahudi melihat depan mata mereka, hadza rajulun afqahu minna. Dia lebih tahu daripada kita tentang Taurat. Sesama Yahudi berbisik-bisik, macam mana ni? Dia lebih tahu tentang kita, dia mengetahui lebih tentang Taurat mengatasi kita. Tetapi akhirnya mereka kufur kepada Rasulullah. Ini Baqarah turun. Surah Baqarah turun untuk membongkarkan kebiadaban mereka dan kenapa Allah murka mereka. Jadi apabila mereka tidak menuruti ajaran Rasulullah, mereka campak kitab Taurat belakang punggung mereka. Ini disebut dalam surah Baqarah sebelum ayat ni. Nabadha fariqum. Mereka campakkan kitab Taurat tu macam tak ada nilai. Kitab suci mereka campak di belakang punggung mereka. Ini istilah Allah Azza wa Jalla bagi menunjukkan mereka menghina kitab Allah. Kitab Allah sebut nama Ahmad, mereka tak nak percaya. Lalu mereka ikut siapa? So Yahudi di Madinah ini Allah Subhanahu wa taala sebut wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka mengikut apa yang syaitan-syaitan telah sampaikan dan ajarkan kepada mereka ala mulki Sulaiman. Maknanya syaitan mengajar mereka, salah satunya adalah pertama, Sulaiman bukan nabi. Dia hanya raja. Yang kedua, Sulaiman punya pemerintahan, dia punya dasarnya adalah sihir. Bukannya mukjizat, bukannya kurniaan istimewa daripada Allah. Dan mereka mengatakan, ini dalam kitab mereka, Sulaiman apabila mati, ini dalam kitab mereka, dia telah, semasa dia hidup, dia telah kambuh semua kitab-kitab sihir yang diajar oleh syaitan kepada tok-tok bomo ni. Kan saya sebut tadi, Nabi Sulaiman dia kumpulkan semua tok-tok bomo yang tak mahu bertaubat ini, dipenjarakan. Syaitan pun Allah tangkapkan bagi Nabi Sulaiman. Tetapi dan hasil-hasil tulisan, hasil-hasil tulisan tok-tok bomo ni, yang mana kalau dibaca dia boleh mendatangkan mudarat, dia boleh menghasilkan sesuatu sihir. Maka Nabi Sulaiman telah tanam di bawah kursi dia. Kursi dia. Kursi dia bukan kursi ni. Kursi ni maksudnya di bawah istana dia. Dan bila dia wafat, syaitan beritahu kepada Yahudi pada zaman itu, Bani Israel pada zaman itu, bahawasanya di bawah kursi ini ada sesuatu yang akan menjawab soalan, kenapa burung ditundukkan pada Sulaiman? Kenapa angin ditundukkan pada Sulaiman? Cuba cari dan gali. Lalu bila mereka gali, mereka mendapati benarlah Sulaiman telah memerintah dengan ayat-ayat ini, iaitu sihir. Ini fitnah dalam kitab mereka yang disebutkan oleh para alim ulama mufassirun kita berdasarkan riwayat yang sampai kepada mereka adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, dia telah kambus semua buku-buku sihir. Dan bila dia wafat, Bani Israel murtad dan syaitan pun murtad. Bermaharaja lela lah dia orang, sebab mereka sudah tidak lagi di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Bila Bani Israel melakukan maksiat, Allah timpakan kemusnahan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis musnah. Antara yang disebut-sebut sebagai bertanggungjawab menyebabkan kemusnahan Baitul Maqdis adalah seorang yang bernama Bukhtunassar. Bukhtunassar, beliau pemerintah Babylon. Babylon ni tuan-tuan, dia adalah negara paling tua di dunia selepas banjir besar. Ya, katanya di Iraq, Babil. Bukan Ababil, Babil. Jadi apabila Bani Israel kena takluk oleh pemerintah Babylon, pemerintah bawa Bani Israel Yahudi ini pergi ke Babil, pergi ke Iraq. Lalu Yahudi yang berada di bawah pemerintahan Bukhtunassar ini, mereka melakukan maksiat.
Antara kemaksiatan mereka adalah mereka kata di bawah kerusi Nabi Sulaiman tu adanya buku-buku yang boleh memberitahu apa yang menyebabkan Nabi Sulaiman menjadi pemerintah dunia. Lalu akhirnya terbukti bahawasanya ia adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman tidak melakukannya. Wa ma kafara Sulaiman, ayat seterusnya, walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sesungguhnya yang kafir adalah syaitan, bukan Nabi Allah Sulaiman. Yahudi fitnah pada waktu itu Nabi Sulaiman punya dasar pemerintahan adalah sihir. Tidak, sama sekali. Ayat ini menyebabkan Yahudi di Madinah tak senang duduk dan menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta kerana bertentangan dengan kitab dia orang. Walhal tidak, Quran datang membenarkan Taurat yang telah kamu selewengkan. Sebenarnya yang kufur bukan Sulaiman, yang kufur adalah syayatin kafaru. Syaitan yang pertama tadi adalah syaitan jin. Syaitan yang kedua dalam surah Baqarah ini ulama kata syaitan manusia. Siapa yang saya sebut tadi? Yahudi tadi, zaman Nabi Sulaiman. Mereka viralkan satu kenyataan. Sebenarnya kami tahu pemerintahan Sulaiman tu macam mana boleh jadi hebat. Mari kemari biar kami ceritakan dasar pemerintahan Sulaiman. Iaitulah dia memerintah dengan something di bawah arasnya, di bawah kerusinya. Cari galilah, kamu akan jumpa. Dan asasnya adalah sihir. So ini adalah pembuktian syaitan manusia mula menyesatkan Bani Israel yang lain dan penduduk Babil. Lalu Allah sebut, yang ni penting ni, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلِ, dan apa yang diturunkan ke atas dua malaikat di Babil. So terjemahan kata, apa yang diturunkan ke atas dua orang malaikat di Babil. Jadi di sini ulama berbeza pandangan. Saya nak sebut satu pandangan sahaja supaya tuan-tuan paling kurang ada satu tempat untuk bergantung bagi memahami ayat ini. Iaitulah ma di sini adalah manafi. Wa ma unzila 'alal malakain. Wa ma maksudnya apa? Sihir yang diajar oleh syaitan-syaitan manusia tadi, iaitu Yahudi, wama. Penuh perasaan saya buat tu. Manafi lah tu. Ia tidak pun diturunkan kepada malaikat dua orang. Sebab dalam Torah, dalam kitab Hebrew mereka, anda tahu mereka kata apa? Sulaiman telah diajar sihir oleh dua malaikat, Jibril wa Mikal. Jibril, Mikal ajar Sulaiman sihir. Sedangkan anda tengok ayat 102, sebelum daripada itu ada ayat-ayat yang mana Allah Ta'ala kata, barang siapa mengisytiharkan musuh dengan Jibril dan Mikal, barang siapa yang mengisytiharkan peperangan, saya bacakan ayat tersebut, iaitulah ayat 98. Ada dua nama malaikat disebut. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Jadi tak senang duduk Yahudi bila dalam kitab mereka Jibril, Mikail ajar Sulaiman. Sedangkan itu ayat yang telah diselewengkan. Quran turun membetulkan Jibril, Mikal tidak pernah kufur kepada Allah. Wa ma unzila 'alal malakain. Stop kat situ. Ini qiraat untuk pendapat pertama. Stop kat situ. Wa ma unzila 'alal malakain. Stop. Itu cara dia. Sebab ayat dia panjang. Jadi ia menegaskan malaikat Allah tidak pernah menurunkan kepada rasul mereka sihir, yang diturunkan adalah ayat-ayat Allah. So ini selari dengan surah At-Tahrim kan, yang saya sebutkan tadi. Lalu sekarang kita sedang berada di segmen kedua cerita ni, iaitulah Bibabila Harut wa Marut. Di satu negara yang bernama Babil. Antara hikmah disebut nama Babil ini, kata para alim ulama, sebab Allah jarang sebut tempat dalam Quran. Tapi bila Allah sebut tempat, ia menunjukkan ada sesuatu yang penting anda perlu faham. Asal usul sihir dari sini. Sihir berlaku sampai sekarang. Duka ceritanya kalangan umat Islam.
asal usul sihir, Allah nak kita belajar sejarah. So bila Allah sebut nama, buat kajian sejarah. Babilonia. Babil, Harut wa Marut. Ada dua orang Harut dan Marut. Siapa dia ni? Kan? Saya nak sebut pada anda pendapat yang pertama. Saya tak sebut pada anda pendapat yang kedua, walaupun pendapat yang kedua pun kuat, iaitu Harut dan Marut malaikat Allah. Ini kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Tapi saya tak ada masa nak terangkan pendapat Al-Imam At-Tabari yang juga ada pengajaran. Tetapi saya nak sebut pada anda pendapat Al-Hafiz Ibn Kathir. Dia kata Harut dan Marut ini, dan ini kata syekh ulama yang juga tak tahulah dah sampai Malaysia ke belum, orang buat program kerana kedatangan ulama ini, iaitu Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi. Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, dan ini juga pendapat yang disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia kata begini, Harut Marut ni Allah sebut nama kenapa? Jarang Allah sebut nama. Orang jahat dalam Quran Allah tak sebut nama. Tapi bila Allah sebut nama, maknanya untuk membatalkan apa dalam kitab depa. Dalam kitab depa pergi tuduh dua orang malaikat ni. Siapa tadi? Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Mari Allah turunkan siapa sebenarnya dua orang lelaki yang kamu padamkan daripada kitab kamu. Mereka adalah Harut dan Marut. So kata An-Nabulsi, Harut Marut ni Dajjal. Dua orang Dajjal Yahudi. Sebab saya sebut tadi, syaitan boleh tergolong daripada manusia. Mereka ini adalah dua orang manusia yang telah berwatak dengan watak seperti orang saleh, sehingga penduduk Babil mengatakan, Masya Allah, bagusnya mereka, watak mereka, penampilan mereka seperti malaikat. Lalu terkenalah label malaikat, sedangkan mereka manusia. Lalu An-Nabulsi kata mereka ini adalah istilah yang diberikan oleh Asy-Syaikh Dajjal yang bertopeng agama. Dan mereka kata bila mereka ajar sihir, mereka nak ajar sihir, kami ni fitnah, maka jangan kufur. Dan ini dinyatakan dalam Quran. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni fitnah. Kami ni hanya untuk menguji kamu, jangan kufur. Lalu mereka pun menunjukkan bagaimana sihir terjadi. Sihir terjadi A to Z. Tetapi mereka kata ini hanya ujian, ini kami hanya uji kamu, kamu jangan buat ya. Dia macam ni lah, nak mudah faham, saya bagi perumpamaan. Seorang kawan kata mencuri ni macam ni bro, mencuri ni macam ni, kau kena alert waktu bila bla 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 bla, tapi jangan buat nanti berdosa. Tapi cara dia macam ni, cara dia macam ni, bla 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 bla, modus operandi in detail, tapi jangan buat benda ni dosa. Orang yang nak menunjukkan dia ada agama, dia kena sebut benda tu. Betul tak? Jangan buatlah benda ni tak elok, tapi begini, cara nak zina ni macam ni, tapi jangan buatlah, tak elok. Ini video zina, ni contoh perbuatan zina, tapi jangan buatlah benda tu, tak elok. Ini satu kefahaman yang ada dalam kamp mufassirun. Saya rasa bila kita bergantung kepada pendapat ahli tafsir, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat. Instead of kita berpegang kepada riwayat-riwayat yang kita tak ketahui siapa yang berkata. Riwayat daripada orang Islam, orang masuk Islam daripada Yahudi. Walaupun mereka baik tuan-tuan, seperti Ka'ab bin Al-Ahbar, dia orang baik, masuk Islam. Wallahualam, katanya dia sahabat, katanya dia tabi'in, ulama berbeza pendapat, dia ni sempat jumpa Rasulullah ke tidak, tapi katanya, rasanya mungkin saya silap, dia tergolong daripada tabi'in. Dia tidak sempat jumpa Rasulullah. Tetapi biasalah dia akan share apa yang ada dalam kitab dia. Maka sekalian ramai daripada orang-orang salaf, iaitu para tabi'ut tabi'in, mereka menyebut juga apa yang Ka'ab Al-Ahbar sebut. Tapi mereka sebut sebagai cerita. Saya nak maklumkan pada anda, dalam kitab mereka ada cerita ni.
Tapi bukanlah mereka nak beritahu cerita ni adalah makna ayat ni. Ayat Baqarah ni tidak. Batu ulama kata mereka hanya menyebut ala sabilit tahdits an Bani Israel. Mereka hanya cerita atas semangat Rasulullah suruh menyampaikan tentang cerita perangai Bani Israel. So Ka'ab al-Ahbar antara scholars pada waktu itu. Tapi mereka tidak mengaitkan cerita itu dengan ayat ini. Kita pula yang pergi kaitkan tanpa segan silu, lalu mengiyakan riwayat dalam kitab Torah, Harut dan Marut berzina, minum arak. Dan dia, anda tahu cerita macam mana? Saya bacakan pada anda cerita yang telah disebut ya oleh riwayat-riwayat Israiliyat. Nak dengar tak? Tak nak, tak apa. Ceritanya macam ni. Apabila ini ringkasan daripada para alim ulama kita yang muhakkik, yang mentahkik cerita ni, dia kata bila berlaku banjir besar, banjir zaman Nabi Nuh, so manusia semua sudah musnah kecuali yang beriman. Lalu malaikat di langit kata, wahai Tuhan, engkau menciptakan manusia, manusia melakukan kekufuran, membunuh, makan harta, mencuri. Lalu malaikat pun mendoakan azab kepada manusia. Okey, lalu berlakulah banjir besar. Kemudian malaikat berkata, seandainya kami duduk tempat manusia, nescaya kami tidak akan melakukan perkara sedemikian. Lalu malaikat berkata, Maha suci engkau, hal ini tidak sepatutnya berlaku. Lalu Allah perintahkan malaikat, pilih 2 malaikat kalangan kamu. Oh, kamu perli manusia, manusia menumpahkan darah, manusia membunuh, manusia bermaksiat. Okey, pilih 2 malaikat dari kalangan kamu. Lalu Allah berikan kepada mereka syahwat. Lalu keduanya turun ke bumi, diperintahkan untuk beribadah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan minum arak. Lalu berlakulah beberapa masa di mana mereka tidak melakukannya. Alhamdulillah. Tiba-tiba seorang perempuan muncul. Namanya apa saya tak ingat dalam bahasa Arab. Tapi dalam Torah mereka, bukan Taurat, dalam Hebrew Bible mereka menyebut Isis namanya. Oh, kebetulan nama pun Isis. Nama cantik tapi karut. Yang mana kecantikannya melebihi kecantikan seluruh manusia, ibarat keelokan planet Venus di antara bintang-bintang. Bintang-bintang banyak-banyak ni, yang paling cerah adalah Venus. Kesimpulannya begini, ceritanya adalah bila 2 orang manusia, malaikat ni nampak perempuan ni, dia jatuh hati kerana mereka sudah dikurniakan syahwat. Lalu dia kata, boleh tak kami mahu bersama dengan kamu sentiasa? Perempuan ini menolak. Lalu perempuan ini kata, aku tidak akan menunaikan perintah kamu kecuali kamu mengikuti agamaku. Lalu ditanya agama mana? Dia pun tunjuk berhala. Malaikat kata tak boleh, kami tidak akan menyembah berhala sekali-kali. Mereka approach kali kedua. Perempuan ini pun tidak mahu, tetapi memberikan tawaran, iaitulah, kalau mahu saya, kamu kena bunuh 1 orang nyawa. Malaikat kata tak boleh, kami diperintahkan Allah untuk tidak membunuh sesiapa. Lalu kali ketiga mereka approach, ya Allah, tak putus asa. Lalu wanita ini kata, minumlah air ini, lalu kamu akan dapat memiliki saya. Lalu kedua-dua malaikat manusia ini telah minum khamar. Lalu bila dia minum khamar, telah melakukan perzinaan dengan perempuan itu. Dan kebetulan semasa perbuatan itu berlaku, seorang lelaki melewati tempat itu. Lalu 2 orang tadi telah membunuh lelaki itu kerana takut tersebar keburukan itu. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah berkata, pilih antara azab dunia atau azab akhirat. Lalu mereka memilih azab dunia. Lalu mereka digantung di dalam sebuah telaga di Babil dalam keadaan tergantung, kaki di atas, kepala di bawah. Best kan cerita ni? Kita pun viral dalam WhatsApp group. Tapis dulu. Allah kurniakan kita akal. Takkan kita terbaca surah At-Tahrim, malaikat buat kerja-kerja macam ni. Astaghfirullah. Tak ada sensitivity ke? Tak payah tanya siapa yang sebarkan. Anda dapat berita ni pun anda boleh tanya, iya ke malaikat boleh jadi macam tu? Surah Baqarah ni permulaannya cerita pasal malaikat tanya. Tapi malaikat tak protes.
Bila Adam terbukti, Allah perintah malaikat sujud. Takkanlah ada kalangan malaikat ni sujud je lah, Allah perintahkan kita sujud. Nanti bila mereka menumpahkan darah, kita tunjukkan protes kita. Astaghfirullah. Protes hanya iblis, bukan malaikat. Jadi ada riwayat lain juga beritahu yang diminta oleh malaikat, yang perempuan diminta bukan minum arak, bukan bunuh, bukan sembah agama dia, tetapi dia minta, kalau kau nak aku berikan kepada aku asma Allah al-a'zam, nama-nama Allah yang paling agung yang menyebabkan kau dengan langit sekejap dia pergi sana pergi sini, naik atas turun bawah. Aku nak kelebihan tu. Apa passwordnya, beritahu saya. Lalu bila wanita ini menyebut password itu, dia dapat password dalam masa yang pantas wanita ini menyebutnya. Lalu dia telah berada di langit, namanya Venus. Bintang yang cerah tu rupanya perempuan tu lah. Bila dia baca password tu, dia duduk kat atas tu, bersinar terang bendera. Dan password bila bocor, orang lain masuk tak boleh. Jadi dua malaikat ni guna password yang sama, dah tak boleh dah. Access denied. So macam mana ni, kita tak ada nak naik dah ni. Lalu malaikat-malaikat di atas melihat hikmah. Apa jadi bila malaikat mengambil alih urusan khalifah, dan akhirnya mereka mendoakan keampunan dua orang malaikat ini, dan malaikat ini dijatuhkan hukuman gantung, dalam keadaan tergantung kaki di atas sampai hari kiamat. Cerita tu nampak betul tuan-tuan. Tetapi saya berpegang, anda jangan terkejut kerana perkara ini ada dalam kitab tafsir segelintir. Tetapi kita biar ada sikap para ulama, walaupun mereka bawa riwayat ini, mereka kata wallahu alam. Makna wallahu alam, saya tidak pasti, saya hanya sebut apa yang saya dengar, hasil siasatan saya pada waktu ini. Maknanya dia pulangkan pada anda untuk guna filter sistem. Tapi sejauh mana kebenaran cerita ini? Okey, yang terakhir dalam tempoh, kalau tak silap saya ada lebih kurang 5 minit lagi ni, Harut dan Marut malaikat. Dan ini pendapat Al-Imam At-Tabari, camp yang kedua. Camp yang ketiga, camp Israiliyat. Yang tu kita tak nak. Camp pertama adalah camp Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengata Harut Marut ini adalah manusia yang telah menyebarkan fitnah tentang Nabi Sulaiman. Tetapi sekarang anda akan mendapati Al-Imam At-Tabari juga menyebut sesuatu yang kuat, di mana Harut dan Marut ini adalah malaikat. Tetapi kita kena faham, mereka takkan melakukan perbuatan camp ketiga tadi. Tak ada langsung dalam cerita-cerita yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari yang membabitkan. Maknanya Al-Imam At-Tabari tidak mengiyakan kisah-kisah perempuan bla 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 tadi. Dia kata begini, Harut dan Marut adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk turun ke negara Babil. Misinya khusus untuk menunjukkan beza mukjizat dan sihir. Dia turun untuk menunjukkan, untuk mengajar mukjizat hanya datang daripada Allah. Sihir boleh diusahakan oleh manusia. Anda tidak percaya? Mari saya buktikan dalam demonstrasi saya ini. Masuk dalam makmal, saya akan tunjukkan bagaimana saya boleh melakukan sihir. Sedangkan mukjizat, manusia tak boleh usaha. Hanya manusia tertentu dipilih Allah untuk dikurniakan mukjizat. Maka berhenti mengatakan Nabi Sulaiman ahli sihir. Apa yang dikurniakan kepadanya benda yang tak boleh dipelajari. Allah kurniakan kepada dia angin kerana Allah memilih dia untuk dikurniakan. Bukan ada ayat-ayat tertentu yang anda masuk kapasuk lalu anda dapat. Mari saya buktikan. Seolah-olahnya begitu. Dan ini kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia kata malaikat menunjukkan bagaimana sihir boleh diusahakan. Tuan-tuan belajar ilmu, tuan-tuan kena faham, ada ilmu bermanfaat, ada ilmu mudarat. Tak salah anda belajar ilmu, tetapi salah jika anda mengamalkan ilmu yang boleh menimpa mudarat. Tuan-tuan mempelajari tentang ilmu, contoh ada satu buku penuh dengan gambar bagaimana sihir berlaku. Tuan-tuan boleh memahami bahasa sihir. Aku belajar bahasa ni. Bahasa ni bahasa syirik. So anda belajar tentang hitam dan putih.
Selagi anda tidak beramal, anda tidak dihukum sebagai berdosa. Tetapi bila anda sudah jadi anak murid yang tak faham apa cikgu mengajar, cikgu kata, cikgu ajar ni supaya kamu jangan buat. Tapi mereka tak faham, selalu datang lambat, ataupun mereka didn't get the point. So mereka tak dengar apa lecturer sebut di awal. Lecturer kata, apa yang cikgu akan ajar ni benda kamu jangan amal. Cikgu nak ajarnya ada sebab. Cikgu nak bagi tahu, mukjizat dengan sihir ni benda berbeza. Berhenti nak tuduh Nabi Sulaiman tu ahli sihir. Maknanya apa? Berhenti kata Rasulullah pun ahli sihir. Apa yang berlaku kepada mereka adalah kurniaan Allah. Saya tak boleh buat unta keluar daripada batu. Ada tak kalangan tuan-tuan yang belajar satu ilmu macam mana nak mengeluarkan anak bukan melalui alam rahim? Tak ada. Macam mana nak keluarkan unta daripada batu? Macam mana nak tukar tongkat jadi ular? Tak ada pasuk diberikan. Allah tunjukkan. Tetapi sihir kamu boleh buat sebenarnya. Maka ayat ini mengajar anda sihir akan terus kekal. Akan ada orang Islam duka citanya yang melakukan sihir untuk ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, untuk memisah-misahkan antara suami dan isterinya. Balik-balik kejap lagi tak pasal-pasal marah je pada suami. Padahal kau ni kenapa marah-marah sangat? Tak tahu bang, yang penting saya benci, saya nampak abang ada 2 tanduk. Ingat, ini yang terakhir daripada saya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir tidak boleh melakukan apa-apa. Percayalah. Sihir tidak boleh melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Jadi, sekiranya anda atau keluarga anda atau sesiapa sahaja yang dilihat terkena sihir, anda kena kata begini, ia adalah musibah daripada Allah. Ia bukan menunjukkan kekuatan sihir. Kerana Musa telah diutuskan untuk menunjukkan sihir kalah. Sihir kalah. Sihir tak boleh lawan kekuasaan Allah. Sikit pun dia tak boleh lepas kekuasaan Allah. Tetapi bila apa makna dengan izin Allah? Izin Allah ni maknanya benda tu jadi asbab. Musabab dia Allah. Okey, tuan-tuan, kemalangan berlaku. Okey. Dan ada individu melanggar kereta anda. Pertama, anda kena faham Allah timpakan anda musibah. Allah musabab. Dia tak akan timpakan musibah kecuali untuk tujuan kebaikan. Ini kena faham. Nombor 1, musabab. Nombor 2, asbab. Asbab dicipta Allah, diutus Allah untuk menguji anda. Dia hanya asbab. Jadi, adakah anda akan melakukan perkara-perkara yang tidak syar'i kepada beliau? Atau anda membela hak anda mengikut apa yang syarak kata bagi menghakimi kejadian telah berlaku? Kerana mungkin kemalangan itu berlaku dalam keadaan dizalimi. Ada orang, dia akan melakukan perkara yang zalim kepada pelanggar tersebut. Tetapi ada orang memahami dia sedang diuji Allah, nombor 1. Yang kedua, aku akan bertindak dengan kamu sebagaimana perundangan. Aku tak akan bertindak lebih daripada itu. Dan aku tidak hanya akan berpegang kepada prinsip, macam mana Allah sudah menguji saya, tak mengapa, saya maafkan kamu, balik segera. Ini orang yang tak betul juga. Bila kita dah tahu dia tu asbab, kita kena jadi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf faham dia diuji Allah dengan Zulaikha. Zulaikha hanya asbab, Allah uji dia. Tetapi bila Zulaikha fitnah dia, Zulaikha langgar dia, Zulaikha, Nabi Yusuf kata, dia goda saya. Dia sebut, dia bukan senyap, macam mana, ni semua ujian daripada Allah. Biarlah bos suami Zulaikha, majikan saya nak kata saya, tak apa macam mana, saya hamba dia pun. Tak, tegakkan hak anda. Tapi anda tak akan melampau batas. Anda tidak jadi pasrah, buat macam mana. Dan anda juga tidak melampau batas. Islam dia jaga benda ni, duduk kat tengah-tengah. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya anda kena faham. Bila berlaku sesuatu musibah, walaupun anda nampak zahirnya sihir, ketahuilah ia sudah ketentuan Allah.
Allah jadikan sihir itu asbab. Allah menjadikan ia asbab, lalu sebenarnya Allah yang menimpakan mudarat tersebut. Walaupun sebenarnya mengatakan Allah menimpakan mudarat bukan adab seorang mukmin. Jangan kata mudarat daripada Allah. Anda kena kata musibah daripada Allah kerana Allah sayang saya. Sebab saya terus terang, ada kalangan ahli keluarga saya yang telah meninggal dunia, Allah ampunkan dosanya, Allah berikan rahmat padanya, dan dikatakan beliau telah dihantar sandar. Kerana tiba-tiba sihat walafiat, tiba-tiba kanser. Anda tidak terkejut? Muda, sihat. Lalu pada waktu ini saya dan keluarga memahami satu perkara. Kalau kita nak kata sihir, kita akan cari sampai ke lubang cacing siapa yang melakukannya. Dan ada kemungkinan besar kita akan balas dendam. Dia yang jumpa Tok Bomo menyebabkan kita pun jumpa Tok Bomo. Maka perkara paling utama dalam hal ini adalah kita berkata, apa yang berlaku kepada arwah adalah suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kerana kebaikan. Allah ada sebab untuk mengambil dia lebih awal. Asbab macam-macam. Kemalangan, asbab macam-macam. Manusia, asbab macam-macam sihir. Tapi sebenarnya sihir bukan penyebab kematian. Yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah. Sebab itu saya nak akhiri, berapa kali aku nak akhiri ni, saya nak akhiri, antara yang juga ditafsirkan oleh para alim ulama adalah wama unzila alal malakain. Malaikat ni turun untuk ajar. Ayat apa untuk defend anda daripada sihir? Ayat apa untuk defend anda kalau ada orang hantar anda sihir? So diturunkan kepada Harut dan Marut, iaitulah apa ayat-ayatnya. Lalu pengajarannya apa? Al-Quran penuh dengan ruqyah. Al-Quran adalah syifa. Anda boleh baca ayat ini sebagai ayat ruqyah, tetapi seluruh Al-Quran adalah ruqyah. Seluruh Al-Quran adalah syifa, ubat kepada segala penyakit. Jadi tuan-tuan, orang yang kuat baca Quran, insya-Allah dia sudah ada dinding daripada segala macam sihir. Tapi kalau dia kena juga, percayalah ia musibah daripada Allah kerana terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkena sihir. Dengan izin Allah, dia mengandungi hikmah. Jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang dengan kisah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.